마음대로 할 수 있고 종교가 하나님 약속됩니다. Shincheonji, sebuah organisasi keagamaan yang diasaskan pada 14 Mac 1984 di Korea Selatan oleh pengasasnya Lee Man-hee. Aliran ini agak kontroversi di Korea Selatan kerana mereka dianggap bukan lagi dari aliran Kristian. Lee Man-hee dia dilahirkan pada tahun 1931 di negara Korea. Pada 14 Mac 1984, dia mula mendirikan aliran Shincheonji dan membuka gereja pertamanya pada bulan Jun Anyang di daerah Gyeonggi, Korea. Dari peringkat awal lagi, Lee telah mendapat ramai pengikutnya dan keahliannya semakin bertambah dari tahun ke tahun. Pada bulan Jun 1990, Lee mula membina pusat Zayong Christian Mission Center di Seoul, Korea Selatan. Pada tahun 1995, keanggotaan di Korea Selatan mula dibahagikan kepada 12 suku. Suku itu bagi mewakili setiap panji suku yang dijanjikan Tuhan di dalam Bible. Pada tahun 1999, pusat keagamaan ini dipindah ke Kwanchong, Korea Selatan bagi memenuhi tanda kenabian dalam teologi Shincheonji. Gereja-gereja Kristian utama di Korea Selatan mula menjadi bimbang dengan kehilangan anggota mereka apabila didapati semakin ramai yang mula menyertai Shincheonji. Pengikut Shincheonji diajar untuk mempercayai bahawa pengasasnya yakni Lee Man-hee adalah pastor yang dijanjikan Bible, individu yang akan menjadi penolong kepada Jesus di akhir zaman. Lee Man-hee bersama dengan pengikut kanannya iaitu seorang wanita Korea bernama Nam Hee Kim yang sangat aktif di bahagian sayap wanita bagi gerakan tersebut. Setelah itu pada tahun 2012, Shincheonji mula mengorak langkah dengan menubuhkan satu pertubuhan yang dinamakan Heavenly Culture World Peace Restoration of Light ataupun HWPL. Ia disusuli dengan sayap wanita iaitu International Women Peace Group IWPG yang diketuai oleh Nam Hee Kim dan sayap remaja iaitu International Peace Youth Group IPYG. Di bawah HWPL ini mereka menggerakkan satu deklarasi keamanan dan penghentian perang dengan kerjasama PBB. Bermula dari situlah aktiviti Shincheonji mula aktif tersebar ke seluruh dunia di atas nama keamanan. Pada 10 November 2019, Shincheonji berjaya melahirkan seramai 103,764 graduasi pada tahun 2019 sahaja. Angka graduasi yang sangat besar itu telah memberi tekanan kepada gereja-gereja yang lain tidak sehalua dengan Shincheonji. 성경은 완벽하게 다 깨달아야 합니다. Pada bulan Februari 2020, dikala virus COVID-19 mula mengganas merebak ke negara-negara Asia, Korea Selatan pada peringkat awal dapat mengawal penyebarannya sehingga berlaku kepada pesakit ke-31 yang merupakan ahli kepada Shincheonji di organisasi tersebut. Pesakit yang berusia 61 tahun itu menetap di Daegu, Busan. Ketika dia menghadiri program Shincheonji di Daegu, yang mana sedia maklum bahawa Shincheonji memiliki ahli yang ramai dan mereka sering duduk secara rapat di dalam program, kesan daripada itu ia menjadi satu kluster besar sehingga menggemparkan Korea Selatan. Selepas kejadian itu, kerajaan Korea Selatan mengambil tindakan ke atas Lee Man-hee. Shincheonji di Malaysia. Shincheonji telah menubuhkan banyak pertubuhan kebajikan bagi mengaburi aktiviti keagamaannya. Mereka memiliki pertubuhan MVA, MIYC, IPYG, IWPG dan HWPL. Di Malaysia, mereka hanya membawa 3 sahaja iaitu IPYG Malaysia, HWPL Malaysia dan IWPG Malaysia. Ketiga-tiga pertubuhan ini di Malaysia dibawa oleh sekumpulan warga Korea Selatan yang merupakan ahli HWPL dan misionari kepada Shincheonji bermula pada tahun 2016. Mereka mendaftarkan gerakan mereka di Jabatan Pendaftar Pertubuhan Malaysia dengan nama Pertubuhan HWPL Malaysia. Manakala IPYG Malaysia adalah singkatan dari perkataan International Peace Youth Group. Pertubuhan ini memfokuskan pelajar sekolah rendah dan juga mahasiswa di universiti awam. Mereka juga memasuki ke sekolah rendah dan universiti di atas nama keamanan. IWPG pula adalah pertubuhan bahagian sayap wanita. Pertubuhan ini dilihat semakin aktif di Johor berbanding di negeri-negeri lain. Di bawah pertubuhan HWPL inilah gerakan ini mengatur program dan memasuki ke dalam pelbagai sektor.
Antara misi utama HWPL adalah mereka akan membawa satu program yang dinamakan Declaration of Peace and Cessation of War atau DPCW. DPCW merupakan satu deklarasi yang ingin dijadikan sebagai undang-undang keamanan antarabangsa yang memerlukan pengiktirafan oleh PBB. Syarat untuk PBB memberi pengiktirafan agar deklarasi ini bakal menjadi undang-undang adalah mereka perlu mendapat sokongan bertulis oleh masyarakat dari pelbagai negara. Dan dengan jumlah tulisan itu terkumpul mencecah angka yang mereka sasarkan, maka dari situ ia akan dipertimbangkan membawa usul untuk menjadikan undang-undang antarabangsa. Sokongan bertulis inilah yang menjadi sasaran bagi ahli HWPL untuk mereka dapatkan sokongan dari masyarakat di negara-negara lain termasuk Malaysia. Satu program di bawah HWPL ini adalah perlu menulis surat yang dikenali sebagai Peace Letter. Lalu mereka masuk ke sekolah-sekolah dan universiti untuk membawa kempen tersebut. Pada 24 November 2017, HWPL mula berprogram di sebuah universiti Islam di Malaysia di atas tema International Law Peace Seminar bersama pelajar Muslim di universiti tersebut. Setelah itu pada tahun 2018, HWPL mula menyusul program mereka yang lebih besar sehingga dijemput pengerusi mereka iaitu Lee Man Hee untuk datang ke Malaysia. Lee Man Hee dijemput ke sebuah universiti terkemuka di tanah air dalam program 2018 HWPL and IWPG Malaysia Peace Forum yang mana Lee Man Hee juga berucap di dalam program tersebut. Yang mana pada zaman sekarang ni macam mana dia nak suruh orang iktiraf pimpinan mereka Lee Man Hee ni sebagai Rasul akhir zaman? Nak tak nak, dia kena deal dengan situasi pada zaman sekarang. Lalu dia memperkenalkan undang-undang antarabangsa yang mana mengatakan dia nak bawa keamanan. Lalu bila benda ni digazet, diluluskan bawah United Nations ataupun PBB, maka dia akan menjadi kepala untuk membawa undang-undang antarabangsa ni. Maka orang melihat bahawa dialah orang yang bawa keamanan. Situ sebenarnya untuk nak capai pada konteks demokrasi pada hari ini. Maka dia lalu dengan saluran membawa sokongan deklarasi ini. Dan macam mana dia nak dapat sokongan ni? Yang ni dia masuk ke sekolah-sekolah. Dia masuk, tuan-tuan tengok. Dia masuk ke sekolah, majoriti orang Islam Melayu. Dan dia suruh pelajar kita ni isi borang ataupun tulis surat, dia panggil Peace Letter. Surat keamanan. Nama sedap lah, camouflage ni. Dan tuan-tuan tengok, ni sekolah apa? Peace Letter Campaign, Sekolah Agama Al-Quran Wad Din. Sekolah agama tu masuk tu. Dia tak pilih sekolah Tianghua ke, sekolah Cina, sekolah India, Tamil, tak masuk. Dia pilih sekolah orang Melayu dan dia pilih sekolah agama Islam. Dan dia tengok, dia promote Peace Letter. Ni sekolah lain pula, sekolah menengah Majidi baru. Banyak dia masuk ke sekolah-sekolah, aktif berprogram untuk buat Peace Letter. Pelajar-pelajar kita tak tahu. Cikgu bagi, tulis surat, bagi kat dia, dia kumpul surat tu. Lalu dia menunjukkan bahawa tengok di Malaysia berapa ramai orang menyokong deklarasi kita. Dia akan bawa jumlah itu untuk United Nations luluskan. Okey. Malah kini mereka juga aktif menggerakkan usaha dakwah Sinconji yang disasarkan secara khusus di Malaysia. Ini merupakan salah satu dari ancaman dari 59 lagi gerakan agama baru yang telah bertapak di Malaysia. Dalam buku 60 agama baru di Malaysia ini ada membahaskan isu ini secara mendalam.